Sumbangan Umar Al-Khattab. Sumbangan Umar Al-Khattab terbagi kepada 3, yaitu aspek pentadbiran, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Bagi sumbangan Umar Al-Khattab dalam aspek pentadbiran adalah pentadbiran tanah dan membentuk majlis syura. Sumbangan Umar Al-Khattab dalam aspek ekonomi adalah penubuhan Baitul Mal dan memajukan bidang pertanian. Bagi sumbangan Umar Al-Khattab dalam aspek sosial adalah memperkembangkan pelajaran Al-Quran dan memperbaharui taraf dan kedudukan golongan hamba. Nama sebenar beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Naufal dan berasal daripada keturunan Bani Adi. Beliau menjadi khalifah setelah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar dengan persetujuan para sahabat. Selama 10 tahun menjadi khalifah, berbagai usaha telah dilakukan, terutama dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan sosial, sehingga pemerintahannya dianggap sebagai zaman kegemilangan kerajaan dan umat Islam. Sumbangan dalam aspek pentadbiran. Yang pertama adalah pentadbiran tanah. Tanah-tanah yang dikuasai oleh tentera Islam dibagikan kepada 2 jenis, yaitu tanah Safawi dan tanah Dima. Tanah Safawi adalah tanah tidak bertuan yang ditadbir oleh pemegang-pemegang amanah yang dilantik daripada golongan Al-Ayam, yaitu golongan peneroka. Tanah ini tidak boleh dijual beli atau dimiliki sesiapa, bagi mengelakkan berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Manakala tanah Dima adalah tanah bertuan yang ditadbir oleh pemiliknya. Sumbangan dalam aspek pentadbiran. Yang kedua adalah membentuk majlis syura. Majlis syura ialah lembaga atau majlis perundangan negara yang ditubuhkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Tanggungjawab majlis syura adalah menentukan polisi negara yang berkaitan dengan hubungan luar dan pemerintahan negara. Majlis syura membincangkan masalah tentang politik, sosial dan keselamatan. Majlis syura terbahagi kepada 2 bahagian, yaitu majlis syura tertinggi yang dianggotai oleh Uthman bin Affan, Abdul Rahman Auf, Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah majlis syura am. Seterusnya, sumbangan Umar Al-Khattab dalam aspek ekonomi. Yang pertama adalah penubuhan Baitul Mal. Baitul Mal adalah badan yang menguruskan harta kerajaan. Buku kira-kira turut disediakan untuk mengetahui jumlah kewangan negara, sumber kewangan negara, pungutan zakat, jizyah, khazraj, ghanimah, usyur disimpan dalam Baitul Mal. Dan seterusnya adalah memajukan bidang pertanian. Umar Al-Khattab membina terusan dan tali air bagi meningkatkan hasil pertanian seperti lapangan Abu Musa dan terusan Amir Al-Mukminin di Mesir. Beliau juga mengubah sistem pungutan cukai yang dikenakan berdasarkan kesuburan tanah dan jenis tanaman. Peraturan yang tidak adil dan membebankan petani juga turut dimansuhkan. Selanjutnya, sumbangan Umar Al-Khattab dalam aspek sosial. Yang pertama, memperkembangkan pelajaran Al-Quran. Umar Al-Khattab juga menyediakan guru-guru untuk mengajarkan Al-Quran. Guru-guru dihantar ke merata tempat dengan ganjaran gaji lumayan. Di peringkat wilayah, sekolah-sekolah telah ditubuhkan di masjid-masjid untuk mengajarkan pelajaran Al-Quran. Golongan yang menghafaz seluruh kandungan Al-Quran akan diberi ganjaran. Umat Islam juga diwajibkan menghafaz surah-surah yang tertentu. Sumbangan seterusnya dalam aspek sosial adalah memperbaharui taraf dan kedudukan golongan hamba. Dalam hal-hal tertentu, taraf golongan hamba akan disamakan dengan tuannya. Bagi menjaga kepentingan sosial,
yaitu taraf dan kedudukan golongan hamba dalam masyarakat. Satu perubahan telah diadakan. Hamba tidak boleh ditindas, manakala hamba yang mempunyai keluarga dilarang daripada dipisah-pisahkan. Kesimpulannya, berbagai usaha telah dilakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab sepanjang pemerintahannya selama 10 tahun. Kejayaan yang dicapai oleh Khalifah Umar Al-Khattab ekoran kewujudan iklim politik yang stabil, terutamanya musuh-musuh kerajaan Islam seperti Rom dan Parsi telah berjaya dilemahkan di samping sokongan rakyat termasuk dalam kalangan bukan Islam, disebabkan keadilan dan prinsip terbuka dalam melaksanakan amanah yang diberikan.